Menjelang waktu subuh, si suami menerima khidmat pesanan ringkas SMS dari isterinya dan memintanya naik ke bilik hotel. Dia kemudian pergi menuju ke bilik hotel untuk mendapatkan isterinya. Ketika pintu bilik hotel dibuka, si suami mendapati ada mayat seorang lelaki di atas katil hotel tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Beberapa jam sebelum mayat lelaki itu ditemui di dalam bilik hotel, si suami dan isterinya ada berjumpa. Si isteri dikatakan ingin meminjam sebilah pisau dari suaminya. Namun, si isteri tidak memberitahu suaminya apa yang ingin dilakukannya dengan pisau tersebut. Kerana si isteri memerlukan pisau, si suami kemudian meminjam sebilah pisau dari seorang rakan dan menyerahkan pisau itu kepada isterinya. Si isteri kemudian memberitahu yang dia ingin pergi ke sebuah hotel. Si isteri memberikan alasan yang dia mahu berjumpa dengan rakannya. Si suami pun kemudian menemani dan menghantar isterinya ke hotel berkenaan. Si suami tidak mengesyaki apa-apa yang mencurigakan terhadap isterinya pada ketika itu. Dia hanya menyangka tujuan isterinya meminjam pisau adalah untuk memotong buah mangga, memandangkan isterinya sedang mengandung. Jadi, isterinya memerlukan pisau untuk mengupas buah mangga tersebut. Si suami hanya menghantar isterinya hanya di perkarangan hotel itu sahaja dan dia tidak menemani isterinya sehingga ke dalam bilik hotel. Si suami kemudian berlalu pergi. Pada keesokan harinya, iaitu sekitar jam 6 pagi, telefon si suami berbunyi menandakan ada mesej masuk. Dia menerima SMS dari isterinya. Si isteri menyuruh suaminya supaya naik ke bilik hotel. Setelah pintu bilik hotel dibuka, si suami dapat melihat sekujur mayat seorang lelaki berada di atas katil dalam bilik tersebut. Mayat itu dalam keadaan tertiarap, iaitu muka menghadap ke tilam. Selain itu, si suami juga dapat melihat di bahagian perut mayat lelaki itu terdapat kesan darah. Isterinya juga berada di dalam bilik tersebut. Si suami kemudian berseorangan meninggalkan hotel itu dan pulang ke rumahnya. Adakah si suami berasa kecewa dengan si isteri apabila mendapati isterinya berdua-duaan dengan lelaki yang ditemui mati itu? Si suami meninggalkan hotel dan pulang ke rumah untuk menukar pakaian. Pada hari yang sama, iaitu ketika waktu tengah hari, si suami pergi lagi sekali ke bilik hotel tersebut. Kali ini, si suami membawa makanan tengah hari untuk diberikan kepada isterinya yang sedang berada di dalam bilik hotel itu. Mayat lelaki yang berada di atas katil masih lagi tidak terusik. Mayat itu masih lagi dalam keadaan yang sama seperti pagi tadi. Mayat lelaki itu masih lagi dalam keadaan tertiarap di atas katil. Kira-kira jam 9 malam, iaitu hari yang sama, pasangan suami isteri ini membawa mayat lelaki itu keluar dari bilik hotel tersebut. Tetapi ke manakah mereka berdua ingin membawa mayat itu pergi? Setelah mayat lelaki itu dibawa keluar dari bilik hotel, mereka kemudian memasukkan mayat tersebut ke dalam kereta pacuan 4 roda jenis Toyota Hilux. Pasangan suami isteri ini kemudian membawa mayat lelaki itu ke hospital Lahad Datu. Setibanya mereka di hospital, mereka menghantar mayat itu ke wad kecemasan dan diserahkan kepada doktor untuk tindakan lanjut. Selepas mayat diserahkan kepada pihak hospital, pasangan suami isteri ini kemudian pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan kedua ibu bapa mereka. Setelah itu, mereka pun membuat laporan polis. Persoalannya, siapakah yang membunuh mangsa? Adakah si isteri yang membunuh lelaki itu? Disebabkan si isteri ada bersama dengan mayat lelaki itu ketika mayat ditemui, si isteri disyaki telah membunuh lelaki itu. Oleh itu, si isteri telah menjadi suspek dalam kes bunuh ini dan ditahan polis. Suspek yang tidak didedahkan namanya merupakan seorang remaja perempuan yang sedang mengandung dan berusia 16 tahun 8 bulan ketika kejadian ini berlaku. Suspek ditahan polis atas kesalahan membunuh seorang mangsa lelaki bernama Nor Azmi Akan Lian, 17 tahun, di dalam bilik bernombor 211 di sebuah hotel di Lahad Datu, Sabah pada 13 Januari 2016 kira-kira jam 3 pagi. Suspek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan.
Untuk makluman, suspek dan mangsa merupakan bekas kekasih. Suspek juga dikatakan menyimpan mayat bekas kekasihnya itu hampir 20 jam di dalam bilik hotel tersebut. Ada juga sumber mengatakan yang hotel berkenaan seperti jenis hotel murah dan seakan-akan seperti rumah tumpangan. Ketika dibawa ke Mahkamah Tinggi untuk sebutan kes, tertuduh telah mengaku bersalah. Tertuduh mengaku dia yang membunuh si mati. Namun disebabkan tertuduh berusia bawah 18 tahun ketika kejadian berlaku, dia telah ditahan di sekolah Henry Geni untuk tempoh 3 tahun. Tertuduh tidak boleh dihukum gantung sampai mati disebabkan masih lagi bawah umur mengikut Seksyen 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001, di mana ia menyatakan antara lain bahawa hukuman berat tidak boleh dikenakan ke atas kanak-kanak. Timbalan pendakwa raya tidak berpuas hati. Rayuan kemudian dibuat di Mahkamah Rayuan dan rayuan tersebut dibenarkan oleh panel hakim. Kes kemudian diarahkan untuk dibicarakan sekali lagi di Mahkamah Tinggi. Apa yang sebenarnya berlaku di dalam bilik hotel itu perlu dibongkar. Apa yang terjadi sebenarnya? Ujian analisis DNA dibuat oleh ahli kimia untuk mengenal pasti siapakah yang ada bersama mangsa ketika kejadian bunuh itu berlaku. Hasil dari ujian DNA mendapati DNA tertuduh ada dijumpai pada kuku kanan mangsa, namun ada sesuatu misteri yang turut ditemui di dalam bilik hotel itu. Yang menjadi misteri adalah terdapat 2 lagi DNA lelaki yang tidak diketahui yang turut ditemui di tempat kejadian. DNA lelaki itu bukan milik suami tertuduh maupun rakannya. DNA itu dilabel sebagai lelaki yang tidak dikenali. DNA itu ditemui berikutan. Pasukan penyiasat forensik menjumpai air mani di tempat kejadian. Siapakah 2 orang yang tidak diketahui itu? Adakah tertuduh sebenar-benarnya yang membunuh mangsa? Apakah hubungan tertuduh dengan kedua-dua lelaki yang tidak diketahui itu? Ketika perbicaraan, mahkamah mendapati tindakan tertuduh membawa mayat bekas kekasihnya itu ke hospital telah membuktikan yang tertuduh sebenarnya tiada niat untuk membunuh mangsa. Kesan tikaman di perut mangsa hanya dengan sekali tikaman sahaja dan bukannya tikaman bertubi-tubi bermotifkan dendam. Pisau yang dipinjam tertuduh dari rakan suaminya itu turut ditemui di tempat kejadian. Namun, tiada bukti untuk mengaitkan pisau yang dipinjam itu dalam kes ini. Walaupun pisau itu dijumpai di tempat kejadian, ianya tidak boleh disimpulkan bahawa tertuduh adalah individu yang menikam mangsa. Ini kerana tiada saksi yang melihat siapa yang menikam si mati. Apa yang lebih menghairankan adalah ketika pasukan forensik tiba di tempat kejadian, bilik hotel tersebut seakan-akan telah dibersihkan. Ianya seperti ada sesuatu yang cuba disembunyikan. Disebabkan terlalu banyak keraguan yang timbul, mahkamah membuat keputusan untuk melepaskan dan membebaskan tertuduh. Tertuduh terbukti tidak bersalah dalam membunuh si mati. Identiti 2 lelaki yang tidak diketahui yang dikatakan berada di tempat kejadian ketika pembunuhan ini berlaku masih menjadi tanda tanya dan kekal misteri sehingga ke hari ini. Kes ini dijangka akan dibawa ke Mahkamah Rayuan.